Akhirnya Saga Hero tamat juga. Dengan karya yang sangat-sangat berani membunuh Muhammad. Jadi ini adalah review terakhir untuk siri Saga Hero, di mana ini adalah buku yang kelima yang merupakan buku penutup untuk keseluruhan siri Saga Hero ini. Jadi dalam video kali ini aku akan review tentang buku ini dan review secara keseluruhan untuk siri Saga Hero kelima-lima buku. So stay tune sampai habis, okay? Please tengok sampai habis. Wah, setelah buku keempat kita habis dengan hook yang sangat gila lah, okay? Yang hook membuatkan kita tak duduk diam. Memang aku terus baca buku ini, aku nak tahu apa yang jadi. Dan seperti yang memang dah dijangka lah, okay? Banyak benda-benda yang sangat padat, okay? Aku boleh katakan ini karya yang super berani. Macam mana Hilal Ashraf dia nak buat satu cerita fiction, watak-watak ini bertemu dengan Rasulullah. Masa aku baca buku dia, aku macam, boleh ke dia buat macam ni? Aku agak berdebar sikit, okay? Dia ada berdebar kerana plot cerita, berdebar juga kerana macam mana cerita ni akan ditulis berkenaan tentang Rasulullah. Sejujurnya review dan juga pembacaan buku kali ini sangat bias. Untuk orang yang dah baca 4 buku, yang dah relate dengan keempat-empat watak ini, korang memang akan sangat jatuh cinta dengan buku ini. Tapi ada juga beberapa poin yang aku rasa macam nanti kita cerita pasal benda tu. So basically apa yang berlaku dalam siri Membunuh Muhammad ini? Okay, ceritanya bersambung apabila Ryuken dan juga Nobu, watak jahat ini, setelah rancangan dia banyak kali gagal, okay, oleh setiap satu watak-watak ini. Jadi dia telah membuat satu rancangan yang sangat drastik, iaitu pergi ke masa silam dan membunuh punca kepada keislaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cerita tentang orang jahat pergi ke masa silam untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan pada masa yang sama juga, watak-watak ini, Afam, seorang superhero, Bakri, seorang pemburu, Faizal, seorang pembunuh upahan, dan Musab, seorang samurai, terpaksa bergabung tenaga mereka untuk mengejar dan juga mengalahkan Nobu dan juga Ryuken. Jadi ini adalah kisah yang super sengit, okay, di antara perlawanan di masa silam dan juga perlawanan di zaman ini. Okay, kalau buku keempat kan, dia tak berhenti, dia punya action pack. Ini sangatlah double, okay? Aku sampai macam, apa yang korang akan buat? So itu sangat bagus lah, sebab aku tak boleh nak menjangkakan macam mana hero akan menang dalam cerita ni. So jadi kita teruskan kepada apa yang best tentang buku ini. Seriously banyak sebenarnya. Dalam buku keempat aku ada komen, dalam banyak-banyak watak keempat ini, watak Faizal paling tak menonjol. Tetapi dalam buku ini, dialah punca dilema yang membuatkan kita rasa macam, oh no. So aku sangat appreciate Faizal sangat menonjol kali ini, okay? Aku sangat suka dengan perkembangan setiap watak. Aku sangat suka dengan perkembangan hidup mereka, teknologi dia semakin lama semakin hebat. Ada babak yang aku tertanya sikit lah, so, kenapa Nobu ni dia sangat berhati-hati kan untuk nak membunuh Nabi Muhammad, sedangkan dia tak kisah pun kalau dibunuh siapa pun, sebab tujuan ni memang nak buat kehancuran. Tapi penjelasan Nobu sangat bagus, okay, kenapa mereka kena membunuh Nabi Muhammad saja dan jangan usik orang lain. Aku sangat suka benda tu, okay? Dia make sense, dia betul, dan aku rasa sangat bijak untuk kita mengawal cerita kita, okay? Aku tak tahu, dia macam ada bittersweet feeling tau, sebab kau kembali ke zaman Rasulullah untuk bertemu dengan Rasulullah, dapat melihat sendiri, dapat mendengar sendiri. Is every Muslim's dream. Seriously, kalau babak itu aku super meremang. Aku sangat menjiwai watak, perasaan watak-watak ini, menyaksikan benda itu, menyaksikan bagaimana aku tak tahu, aku macam a bit speechless sikit babak tu, okay? Sebab aku rasa itu adalah impian, okay? Wah, dan gila lah, perlawanan ini bukan perlawanan sekadar orang jahat atau orang baik je tau. Dia perlawanan negara juga. Kau ada perlawanan yang melamatkan Rasulullah, perlawanan terhadap Ryuken, perlawanan politik, perbincangan yang sangat, perdebatan yang sangat intens. Itu belum masuk lagi bila Faizal dia ada dilema dia, perlawanan dalam diri, jihad dia melawan dengan setiap hasutan. Wah, ada banyak variasi pertarungan yang dimention dekat dalam ini, yang kita akan dapat rasa benda tu serentak. Dan ada babak yang waktu mereka di dalam satu alam
memang sangat bias lah untuk video kali ni. Aku sangat suka, aku dah ter-attach dengan watak dia, aku dah care, aku dah sangat involved dengan dunia dia. So aku sangat-sangat suka dengan apa yang aku baca. Dan dia ada 3 epilog. Habiskan cerita ini dengan something yang aku tahu aku sangat meremang, aku sangat suka. Apatah lagi dia menjadi penutup kepada buku ini, okay, iaitu epilog yang ketiga. Okay, aku dah macam a bit So let's talk about the bad stuff. Apa yang tak best tentang buku kali ini? Yang aku a bit border lah. Dalam buku sebelum ni sebenarnya dah di-mention tentang satu teknologi ni tau. Teknologi yang boleh, aku rasa aku boleh spoil kot sebab korang dah baca kan. Teknologi yang boleh extract maklumat daripada otak orang yang dah mati. Tetapi dekat dalam buku ini, diorang tengah nak cari tentang di mana tempat Ryuken, okay? Di mana organisasi Ryuken berada. Dan kemudian setiap kali mesti orang jatuh akan bunuh diri sebab diorang tak nak mengeluarkan maklumat-maklumat yang penting. Tengok Amiri pun dia macam, dia bunuh diri lagi. Macam mana kita nak dapatkan maklumat? Dan aku pada waktu tu, korang bukan boleh extract daripada... So aku lebih border lah. Kenapa tiba-tiba teknologi itu tidak digunakan? Kan? Adalah dikatakan Koro, iaitu ketua penjahat Ryuken ini, yang paling tinggi iaitu Musashi. Okay? Wah, nama dia pun dah dengar Musashi. Dikatakan dia ni lagi kuat daripada Kawakami tau. Kawakami ni adalah sifu kepada samurai Melayu. So aku sangat menantikan Musashi ni untuk beraksi. Dan aku tak sangka nasib Musashi tu dia sangat easy, aku boleh katalah, okay? Tapi ada reason. Aku faham yang di mana penulis iaitu Hilal Ashraf, dia ada reason kenapa dia buat macam tu, okay? Cuma aku harap dapatlah melihat sikit aksi Musashi tu, okay? Dan apa yang dia buat. Sebab mereka ini sangat cool berada dekat tempat sembah aku. Somehow macam tu lah, okay? Tetapi tak sempat pun mereka nak membuat apa-apa aksi. Kita tengoklah, maybe akan ada juga nanti generasi baru Saga Hero. So kita tak tahu, okay? Wah. Jadi secara keseluruhannya aku boleh katakan yang kisah Saga Hero ini adalah kisah tentang dunia yang penuh dengan impian setiap Muslim. Dia seolah-olah macam aku terbangun daripada satu mimpi yang indah. Aku sangat suka apabila setiap watak hero ini, walaupun dunia ini dibangunkan dunia apabila Islam telah berkembang, Malaysia adalah negara Islam yang sangat hebat, tetapi watak-watak ini adalah sebenarnya adalah watak-watak bekas pendosa. Jadi dia memberi harapan kepada orang-orang yang membaca bahawa it's okay kalau kita ini adalah seorang pendosa. Kembali ke jalan Allah itu untuk bertarung dan juga berjuang di jalan Islam itu masih lagi belum terlambat. Sejujurnya karya ini sangat membuatkan aku berfikir, setiap orang yang membaca karya Hilal Ashraf ni, in a way dia akan tersentuh dengan cara mereka tersendiri. Jadi kalau korang belum lagi baca karya Saga Hero ni, cepat dapatkan sekarang, nikmati sendiri, komen apa pendapat korang, adakah sama, okay? Dan kalau tak jumpa dekat kedai buku, boleh dapatkan dekat Hilal Ashraf sendiri, boleh hubungi dia di Instagram. Dan akan ada banyak lagi siri, hopefully aku dapat lagi menikmati karya-karya Hilal Ashraf yang lain. So jumpa lagi untuk video akan datang dan juga video review akan datang. So bye bye.